Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak ceritakan pengalaman saya sebagai owner yang mana saya bagi sewa rumah saya kepada penyewa, and then dia tak bayar 3 bulan punya sewa rumah, tak bayar langsung. Api dia tak pernah bayar, bil elektrik tak pernah bayar, bil air tak pernah bayar. Saya buat keputusan untuk buat tuntutan lah dekat mahkamah. Okey, saya nak ceritakan kepada anda yang di luar sana, yang mana owner yang pernah melalui apa yang saya rasa tapi tak tahu macam mana nak dapatkan balik duit ataupun nak settlekan masalah ni. So di sini saya ceritakan kepada anda. Benda yang pertama yang anda boleh buat, bincang dengan cara yang elok lah. Bila benda pertama ni tak boleh diselesaikan juga, tak boleh selesaikan juga isu yang berlaku, kita bawa kepada mahkamah. Yang mahkamah ni saya akan ceritakan detail lah. Okey, pertama sekali anda kena pergi dekat mahkamah rendah. Anda cakap anda nak buat tuntutan kecil. Okey, tuntutan kecil ni memang khas untuk siapa yang tak bayar sewa, yang masalah kecil lah, yang bawah daripada harga RM5,000. Tuntutan tu di bawah harga RM5,000. Maknanya kalau lebih pada RM5,000 tak boleh mahkamah rendah lah. Benda pertama sekali dia akan buat, anda kena isi borang. Anda kena tahu nama dan alamat terkini. Saya tahu yang dia orang buat bisnes, and then saya pergi search dia punya alamat. Okay, and then kita tahu alamat, and then nama tu kita ada lah. Okay, benda yang pertama yang anda mesti perlu ada ni, wajib ada, ialah perjanjian sewa rumah. Okay, perjanjian ni penting. Sama ada anda stamping ataupun tak stamping, perjanjian ini penting. Okay, yang mana ada maklumat-maklumat yang diperlukan semasa kita nak buat tuntutan nanti. Okay, and then kalau boleh email lah penyewa lama. Okay, bagi saya dapatkan maklumat tu, and then saya kena isi borang. Borang ni berharga RM20 sahaja. Anda isi borang, detail lah. Dia tanya pasal apa anda buat tuntutan kecil ni. Kita cakap lah dia tak bayar sewa rumah, and then tak bayar api air, and then berapa jumlah yang perlu kena bayar. Mahkamah akan proceed kita punya borang tu. Dalam 2 minggu tak silap saya, mahkamah tu akan hantar email dekat kita, nyatakan dia terima kita punya kes lah. And then dia buka siasatan lah, and then dia akan bagi email dekat kita. Dia akan buat surat, and then kita kena hantar surat yang mahkamah bagi dekat email kita ni, kita kena hantar dekat defendant. Okay, defendant tu, penyewa tu, dia akan dapat surat ni. Macam saya guna Lalamove lah, sebab dia orang nak bukti yang menyatakan surat tu sampai kepada defendant tu. Okay, and then kita orang guna Lalamove untuk hantar surat tu. Sebab apa guna Lalamove? Sebab kita boleh deal dengan orang yang hantar surat tu supaya ambil gambar masa dia sign tu kan, yang menyatakan surat tu sampai kepada dia. Selepas surat tu sampai, mahkamah akan bagi satu tarikh untuk memanggil kedua-dua owner dan juga penyewa ni dalam satu tempat, satu tarikh yang mana dia kena datang, dua-dua kena datang. Macam kes saya ni, alhamdulillah dia datang, tak ada kekerasan lah. Maknanya dia datang tu dengan rela hati lah pada satu tarikh tu. Ada perbicaraan pun bermula. Masa perbicaraan tu, mahkamah akan tanya sama ada kita orang ni berbincang ke tak nak settlekan kat luar. Maknanya dia tak nak bawa masuk mahkamah dululah. Dan dia akan bagi masa kat kita 30 minit untuk kita bincang dekat luar mahkamah. Sebab sebelum dia start tu, dia nak tahu kita dah bincang. Maknanya lepas bincang tu dia tak nak bayar juga, kita proceed pada mahkamah lah. Mahkamah akan tanya sama ada you dah bincang ke belum, and then kita cakap dah bincang tapi tak ada kata sepakat. Okey, dia pun berbicara. Okey, kes bermula. Okay, masa kes bermula tu, hakim akan tanya sama ada betul ke tak. Okey, jika betul, defendant akan kata betul. Jika benda ni dia tak setuju, maknanya panjang lagi lah cerita ni. Okay, and then dia cakap betul. Masa bincang tu tak ada kata sepakat, sebab dia pun tak nak bayar. Kita pun terpaksa lah berbicara. And then mahkamah tetapkan amount yang dia kena bayar dalam masa tempoh 1 bulan. Dalam masa tempoh 1 bulan tu, dia kena selesaikan. 1 bulan ke 2 bulan saya tak ingat. Okay, masa tu surat. And then dalam masa 2 bulan tu, seminggu sebelum mahkamah panggil balik untuk tanya sama ada kes ni selesai ke tak, kita orang follow up lah dia. Tanya dia macam mana nak settlekan masalah ni, dan dia tak ada jawapan apa-apa. So dia tak bayar lagi. So mahkamah panggil sekali lagi. Masa panggil tu, mahkamah suruh dia bayar pada hari tu, and then barulah dia bayar. Dia bayar kat mahkamah lah. Tapi kena ingat, masa mahkamah tu panggil, kalau kita tak pergi, kes tu akan ditarik. Okay, dua-dua kena pergi. Kalau dia tak pergi, dia kena tindakan lah. Kalau kita tak pergi, kita kena tindakan. Masa bicara tu, dia kena bayar settle. Alhamdulillah dia bayar semua sekali. Maknanya kes ni selesai dengan mahkamah lah. Okey, untuk owner-owner yang di luar sana yang tak tahu macam mana nak buat, anda boleh pergi ke mahkamah rendah. Anda kena buat
yang harganya bawah daripada RM5,000. Masa kita tanya pun kat kaunter tu kan, kebanyakan masalah daripada sewa rumah yang tak bayar ni, masalah selesai dekat mahkamah. So kita tak adalah owner rugi, tak tahu nak buat apa, tak tahu macam mana nak cari nyewa tu kan. So saya kongsikan berdasarkan saya punya pengalaman. Ini yang berlaku kepada kita. Yang paling penting masa anda nak buat sewa rumah tu, benda yang paling penting lah yang mesti ada ialah perjanjian sewa rumah. Perjanjian ni sangat penting sebab mahkamah akan tengok. And then dengan wasak-wasak yang antara anda dengan penyewa tu, daripada mula sampai ke akhir tu, jangan delete. Benda tu adalah merupakan bukti yang menyatakan berapa bulan dia tak bayar. Contohlah dia transfer ke kita punya account kan, untuk bayar bulan-bulan tu, pastikan ada, setiap bulan tu ada rujukan supaya mahkamah nanti jelas. Tunggakan daripada bulan berapa sampai bulan berapa tu jelas. Sama juga macam bil elektrik, dia tak pernah bayar daripada dia masuk sampailah dia keluar, dia tak pernah bayar. So sampai situ sajalah. Alhamdulillah kes pun dah selesai. Kepada owner yang di luar sana, saya punya video ni sekadar perkongsian lah, sebab ramai yang di luar sana tanya macam mana kalau kes penyewa lari, apa yang nak buat report polis. Lupa pula, yang report polis juga penting. Masa nak buat tutan kecil ni, dah ada report polis tu pun penting lah. Okay, dan itu saja. Sekian, terima kasih.